Usaha memodernkan penanaman padi sawah mampu menghasilkan beras berkualiti tinggi. Ke arah itu, Lembaga Padi dan Beras Sabah LPBS akan memberi pelbagai taklimat berkaitan di daerah terpilih. Di mana kita mengumpulkan pesawat-pesawat kita dan juga penceramah-penceramah dari berbagai agensi untuk memberi semangat, memberi maklumat, menyampaikan sedikit sebanyak pengetahuan tentang pengeluaran padi moden. Dan saya harap daripada seminar ini akan ada perubahan dari segi sikap pengeluaran, dari segi cara mengeluarkan menanam dan mengeluarkan padi. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis LPBS Daerah Tambunan. Katanya penanaman secara moden bukan sahaja memberi ilmu baharu kepada pesawah, malah mampu meningkatkan lagi sosioekonomi pesawah. Sabah bersedia meneroka potensi menjadi hub latihan pemandu alam semula jadi. Ia merupakan cadangan Persatuan Pemandu Pelancong Sedunia yang melihat Sabah sebagai destinasi alam semula jadi. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Johnston Bangkuai berkata, cadangan ini telah dikemukakan kepada pihak berwajib termasuk Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Persatuan Pemandu-Pemandu Pelancong Sabah STGA untuk membuat persediaan seterusnya. Kerana ini dapat membantu untuk Sabah lebih dikenali lagi di peringkat antarabangsa. Bayangkanlah kalau kita jadi hub untuk latihan interpretasi alam atau nature interpretation untuk pemandu-pemandu pelancong. Ini bermakna seluruh dunia akan datang di Sabah untuk mendapatkan latihan di Sabah. So, itu sekaligus dapat membantu dalam usaha kita mempromosikan Sabah sebagai destinasi pelancongan berkonsepkan alam. Beliau ditemui RTM dalam program Mahkamah Bergerak di Tamparuli. Sementara itu, beliau yang juga Adun Kiulu menyambut baik penganjuran program ini yang membantu masyarakat luar bandar mendapatkan perkhidmatan pendaftaran dokumen peribadi serta nasihat guaman. Kita semua tahu banyak kes-kes yang lewat daftar di kawasan luar bandar. Dengan adanya Mahkamah Bergerak ini dapat diselesaikan. Dan mereka pun akan mendapat dokumen pengenalan. Ini adalah peluang bagi mereka, khususnya orang kampung, untuk mendapat peluang-peluang yang mereka tertinggal selama ini. So, ambillah peluang ini sebaik mungkin dengan dokumentasi yang teratur, memastikan bahwa yang mengambil peluang ini ialah mereka yang berhak dan mempunyai dokumentasi yang asli. Pelbagai jabatan dan agensi lain turut sama menjayakan program dengan menawarkan perkhidmatan antaranya khidmat nasihat undang-undang oleh peguam dari Pertubuhan Undang-Undang Sabah, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Insolvensi Malaysia. Sabah berada pada landasan tepat dalam usaha merealisasikan potensi ekonomi biru sebagai pemangkin pembangunan negeri. Penjanaan tenaga di laut menggunakan teknologi penukaran tenaga terma laut OTEC antara potensi yang menampakkan perkembangan positif dalam tempoh kurang 2 tahun. Wartawan Doni Ijom ada laporannya. OTIC ini, we are the first state, could be the first state in Southeast Asia yang ada undang-undang kita lulus. Karena ini dia lebih daripada oil and gas punya harta. Kesungguhan kerajaan negeri membangunkan OTEC boleh dilihat menerusi enakmen penukaran tenaga haba lautan 2024.
Enakmen itu membolehkan Sabah melalui Suruhanjaya Tenaga Sabah (IKOS) mengawal aktiviti penerokaan, pembinaan dan operasi fasiliti OTEK. 3 perjanjian telah ditandatangani bagi kajian kebolehlaksanaan OTEK di perairan Kalumpang Tawau. OTEK ini merupakan satu teknologi yang tinggi dan baru diperkenalkan, dan tentunya elemen-elemen seperti kos pembinaan, kelestariannya, kepakarannya yang begitu cukup tinggi. Jadi perkara-perkara ini harus dilihatlah. OTEK memanfaatkan perbezaan suhu antara permukaan laut yang lebih panas dan air laut yang lebih dalam dan lebih sejuk untuk menghasilkan tenaga elektrik. Teknologi ini juga mampu menghasilkan produk bernilai tinggi seperti hidrogen hijau, air mineral premium dan air industri. Ia juga berpotensi menyelesaikan beberapa masalah dalam sektor tenaga, khususnya dalam konteks tenaga yang bersih dan boleh diperbaharui. Tenaganya itu berterusan selagi air laut itu tidak kering, ya. Dan juga sumber yang berdaya tahan dan pengurangan kepada bahan bakar fosil. Contohnya penggunaan diesel, arang batu sebagainya tentunya akan menyebabkan ini pencemaran. Dan yang paling penting lagi pada saya ialah apabila OTEK ini dibangunkan, tentunya sekali akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak di negeri Sabah ini. Sekiranya menjadi kenyataan, OTEK mampu menyumbang 20,000 megawatt kepada penjanaan tenaga elektrik di Sabah. Bagi merealisasikan pembangunan OTEK, misi pelaburan turut diadakan khususnya ke China, Jepun, Australia dan negara-negara Eropah bagi menarik penyertaan pelabur. Penjanaan tenaga menggunakan teknologi OTEK hanya merupakan sebahagian kecil daripada potensi ekonomi biru berasaskan lautan. Dan jika dieksploitasi dengan strategi dan dasar yang strategik, manfaatnya amat besar kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi negeri. Laporan Doni Ijom, RTM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memasukkan elemen lantikan kepada penyedia latihan dalam rang Undang-Undang Perkhidmatan Bomba Pindaan 2025. Ia bagi memberi kuasa kepada Ketua Pengarah JBPM untuk membuat peraturan di bawah perintah tetap Ketua Pengarah JBPM. Bacaan pertama di Dewan Rakyat dijangka dibuat pada 25 Februari ini. Pindaan Akta ini membolehkan kita melaksanakan pelantikan penyedia latihan yang mana salah satu daripada elemen utama penyedia latihan ini ialah untuk melatih yang saya katakan tadi pengurus keselamatan kebakaran ataupun fire safety manager dan juga pegawai ataupun anggota keselamatan kebakaran atau fire safety officer. JBPM ketika ini juga dalam peringkat akhir untuk pelaksanaan pentauliahan kepada pengurus keselamatan kebakaran atau pegawai keselamatan kebakaran. Beliau ditemui RTM dalam latihan pemantapan kawat kecekapan pasukan tindakan kecemasan ERT 2025 di Kota Kinabalu. Dalam majlis sama, Pengarah JBPM Sabah, Zainal Madasin memberitahu pihaknya bercadang melaksana latihan pemantapan kawat kecekapan pasukan tindakan kecemasan ERT 2 kali setahun berbanding sekali setahun. Dengan latihan dan juga pertandingan ni, mereka tahu tindakan apa yang patut mereka buat. Kalau ada kecemasan dengan begini cepat, dia kerja masa. Dia bertanding antara satu sama lain. Sebanyak 96 pasukan dengan 960 penglibatan ahli pasukan menyertai latihan ini. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.